Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Kamsiah Widayati binti Harun. Saya dan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Farin binti Jamal, Murniati binti Tamin dan Nurul Syazwani binti Syarifuddin akan membentangkan tentang tugas sentika GWP 1092 wacana penulisan iaitu analisis jenis-jenis wacana dan gaya penulisan akademik. Analisis jenis-jenis wacana dan gaya penulisan akademik ini kami ambil dalam kerja khusus GPP 1063 Pengantar Pengajian Profesional. Baiklah, apa itu penulisan akademik? Penulisan akademik ialah penulisan yang dijalankan secara ilmiah atau saintifik, iaitu bukan rekaan atau khayalan semata. Seterusnya, pengumpulan data secara formal dan objektif. Selain itu, mengkaji secara teratur dan teliti sesuatu persoalan. Dan terakhir, penulisan akademik ialah setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti yang kukuh, iaitu bersebab. Ciri-ciri penulisan akademik. Ciri yang pertama ialah penulisannya cermat, tepat dan benar. Penulisannya tidak bersifat emosional, tidak memutarbelitkan fakta, setiap pandangan disokong dengan bukti, tidak bersifat argumentatif, penulisan yang jujur dan hanya menyatakan kebenaran. Berikut merupakan contoh ayat melambangkan ciri-ciri penulisan. Bagi ciri yang pertama ialah penulisan cermat, tepat dan benar. Bagi ciri yang kedua, penulisan jujur dan hanya menyatakan kebenaran. Daripada ayat yang ditunjukkan ini, ayat menggunakan rujukan daripada Kamus Dewan. Manakala ciri yang ketiga, setiap pandangan disokong dengan bukti. Disokong dengan bukti daripada tokoh-tokoh yang berkaitan. Pertama sekali ialah kejelasan penulisan. Kejelasan ayat sangat penting untuk memberikan perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar penulisan akademik tersebut lebih difahami dan jelas. Kejelasan ini pula penting untuk menyemak semula panjang pendek ayat. Ayat pendek boleh membantu koheren iaitu kesinambungan, sementara ayat panjang membantu kohesi iaitu kekuatan tarikan di dalam sesuatu penulisan akademik. Antara perkara-perkara yang penting dalam menghasilkan penulisan akademik yang sempurna iaitu susunan dan organisasi idea secara kasar, jadikan penulisan sebagai penulisan yang menarik, memaklumkan pembaca perkara yang ingin disampaikan iaitu perkara utama yang ingin dibincangkan dalam penulisan tersebut, kekal fokus dalam isi utama, ditulis untuk sasaran pembaca, kaitkan isi dalam perenggan kohesif dengan idea utama, elakkan penggunaan akronim dan juga singkatan. Hal ini kerana ia akan menjadikan pembaca lebih keliru dengan penulisan kita. Dan yang terakhir, elakkan bahasa selanga. Seterusnya, kita lihat pula kepada ciri-ciri penulisan kohesif. Apakah itu ciri-ciri penulisan kohesif? Iaitu mempunyai pelbagai struktur ayat dengan menggabungkan pelbagai jenis ayat dalam satu penulisan seperti ayat aktif dan ayat pasif. Seterusnya, menggunakan tanda baca yang betul. Hal ini kerana tanda baca yang salah akan mengelirukan pembaca itu sendiri dan sekaligus menjadikan penulisan akademik kita tidak menarik sama sekali. Seterusnya, perenggan dibina dengan baik iaitu pemerengganan, saiz pemerengganan yang tidak terlalu nampak perbezaan saiz pemerengganan tersebut. Kemudian, penggunaan kata hubung yang tepat untuk melahirkan suasana kohesi dan koheren dalam penulisan kita. Dan yang terakhir, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat. Seterusnya, perkembangan idea secara logik, iaitu koheren dan kohesif. Koheren adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dalam penulisan koheren, kesatuan idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Faktor-faktor ini memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis tersebut.
Kohesif pula merupakan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Konsep kohesif pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk, iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun sesuatu wacana memiliki kesepaduan secara padu dan utuh. Baiklah, seterusnya mari kita lihat analisis koheren dan analisis kohesif. Bagi analisis koheren, dapat kita lihat perkaitan di antara dua ayat. Seperti contoh pada ayat yang pertama, guru-guru wajib mengikuti kursus-kursus latihan dalam perkhidmatan bagi mengasah bakat sebagai guru yang profesional. Hal ini boleh dilakukan melalui program-program perkembangan profesionalisme yang berterusan. Guru seharusnya dapat memantapkan dan memperteguhkan profesion keguruan dari aspek kemahiran, teknik, keilmuan dan kepakaran. Baiklah, bagi analisis kohesif pula, penggunaan penanda wacana yang tepat dapat menyambungkan suatu ayat dengan ayat yang lain. Dalam contoh ayat yang pertama, kejayaan penggunaan teknologi pendidikan dan penggunaan pelbagai media dalam peningkatan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada usaha gigi guru. Oleh itu, aplikasi bahan bantu mengajar serta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai amat penting. Kita teruskan lagi dengan topik penanda wacana. Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan suatu idea, hujah, pandangan ataupun pendapat seseorang ketika menulis. Penanda wacana amat penting dalam sesebuah teks kerana penanda wacana dapat mewujudkan pertautan atau kesinambungan antara sebahagian teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Dan kesatuan inilah yang akan meningkatkan lagi kualiti penulisan kita. Penanda wacana juga merupakan unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheren. Seperti yang saya katakan tadi, antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Berikut merupakan tiga jenis penanda wacana. Yang pertama, menunjukkan pertautan dari segi kronologi, contohnya lantas, selepas itu, dan kemudian. Contoh penanda wacana yang kedua, jenis penanda wacana yang kedua, iaitu memperjitu organisasi penulisan kita. Contoh penanda wacana itu ialah kesimpulannya, contohnya, dan tegasnya. Jenis penanda wacana yang ketiga pula ialah menghubungkan fakta dengan fakta atau idea dengan idea yang lain. Contohnya di samping itu, walau bagaimanapun dan juga oleh sebab itu. Seterusnya, struktur binaan penulisan. Struktur binaan penulisan adalah sesuatu cara untuk menyusun idea dalam penulisan supaya bentuk penulisan lebih menarik, tersusun dan sistematik, serta memudahkan pembaca dalam proses menyampaikan idea dan maklumat melalui penulisan. Menurut Awang Sarian pada tahun 1992 menyatakan bahawa pada dasarnya binaan karangan yang lengkap harus terdiri daripada komponen utama, iaitu pendahuluan, badan karangan dan penutup. Komponen pertama yang perlu ada dalam struktur binaan ialah pendahuluan. Pada bahagian pendahuluan atau pengenalan dimuatkan dengan definisi dan huraian ringkas tentang keseluruhan isi karangan atau tema karangan. Memperkenalkan isu atau persoalan yang menjadi judul penulisan, mempunyai gaya yang menarik, bertenaga dan memberangsangkan minat pembaca. Kandungannya mempunyai pertalian erat dengan judul supaya pembaca cekap menangkap isi. Panjang pendahuluan seharusnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Berikut merupakan contoh ayat penyataan dan ayat huraian dalam perenggan pendahuluan. Bagi ayat penyataan ialah, sebagai seorang guru terdapat beberapa elemen penting profesionalisme keguruan yang memerlukan penghayatan melaksanakan kurikulum. Bagi ayat huraian pula, elemen-elemen ini boleh dikesan terjemahan daripada kepercayaan, nilai dan sikap guru sewaktu menyebarkan kurikulum dan pengajaran
di bilik darjah. Seterusnya, analisis pendahuluan secara keseluruhan. Sesuatu pendahuluan itu boleh dikategorikan sebagai pendahuluan yang baik jika topik yang diperbincangkan tidak lari daripada tema yang telah ditetapkan. Baiklah, sekarang kita teruskan pula dengan isi ataupun badan karangan. Badan karangan menjadi wadah untuk memuatkan isi-isi penting yang mendukung atau menunjangi tema atau persoalan pokok dalam karangan tersebut. Isi karangan juga merujuk kepada perkembangan dan bicara judul yang menjadi fokus penulisan secara terperinci. Mengutarakan fakta, pandangan, ulasan, pendapat, contoh dan juga hujah berhubung judul ataupun topik yang dibincangkan. Hujah yang diusulkan hendaklah mantap, logik dan berkesan serta relevan kepada topik tersebut. Antara elemen-elemen penting dalam badan karangan ialah idea utama, penghuraian lanjut dan juga ayat rumusan. Contoh bagi idea utama adalah seperti ini. Elemen pertama yang dibincangkan ialah pembelajaran dan pengajaran guru. Penghuraian lanjutnya, guru-guru wajib mengikuti kursus-kursus latihan dalam perkhidmatan bagi mengasah bakat sebagai guru yang profesional. Hal ini boleh dilakukan melalui program-program perkembangan profesionalisme yang berterusan. Dan juga ayat rumusan yang boleh kita wujudkan ialah kesemua kemahiran dan keilmuan yang diperolehi oleh seorang guru yang profesional perlu dikemaskini supaya selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, mari kita lihat analisis isi ataupun badan karangan. Berikut merupakan contoh-contoh isi yang telah kami ambil daripada penulisan akademik rakan kami. Isi pertama telah pun dibincangkan di slide sebelum ini, jadi mari kita analisis isi kedua. Bagi tujuan ini, keadaan semasa memerlukan guru menguasai kemahiran dalam penggunaan peralatan bantu mengajar yang terkini seperti komputer, gadget dan sebagainya selain daripada berkebolehan mengamalkan kaedah-kaedah dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PNP merupakan idea utama bagi isi ini. Kejayaan penggunaan teknologi pendidikan dan penggunaan pelbagai media dalam peningkatan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada usaha gigi guru tersebut. Ini merupakan lanjutan idea, ayat lanjutan dan juga rumusan. Ayat rumusan, oleh itu aplikasi bahan bantu mengajar serta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai amatlah penting. Contoh bahan bantu mengajar ialah menggunakan peralatan elektrik seperti komputer, PowerPoint, internet dan juga video. Bukan itu sahaja, persembahan pengajaran guru dapat merangsang dan menarik minat pelajar jika guru itu bijak menggunakan gaya tingkah laku, menukar intonasi suara dan juga dapat bercerita sewaktu PNP dijalankan. Yang terakhir ialah penutup. Bahagian penutup biasanya berfungsi untuk mengukuhkan atau merumuskan apa-apa yang telah dibincangkan dalam badan karangan, iaitu merumuskan isi yang telah dipersembahkan, rumusan adalah erat dengan judul penulisan dan ada hubungan dengan jenis penulisan. Terdapat 3 elemen dalam penutup, iaitu kesimpulan, cadangan dan harapan. Contoh ayat bagi kesimpulan ialah kejayaan dan kelestarian seorang guru dalam kerjanya berkait rapat dengan kesediaan mereka untuk terus memajukan diri dan profesionalisme keguruannya melalui pelbagai program pendidikan sama ada secara formal atau secara tidak formal. Contoh ayat bagi cadangan pula ialah oleh itu, mereka perlu sentiasa responsif dengan segala bentuk perubahan untuk memastikan hasrat dan dasar pendidikan kebangsaan dapat dicapai dengan cemerlang. Dan terakhir sekali, contoh ayat bagi harapan ialah penghayatan konsep pembelajaran sepanjang hayat dan penglibatan padu dalam semua program pembangunan profesionalisme berterusan amat penting, bukan untuk sahaja keperluan laluan kerjaya, tetapi juga bagi membolehkan hasrat pelan yang dirancang bagi memastikan kualiti sistem pendidikan di Malaysia berada di tempat yang tinggi.
Keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berturutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh, iaitu terdapatnya urutan atau koheren, iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Yang kedua, wujudnya tautan dan kohesi, iaitu keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Berikut merupakan keempat jenis wacana, yaitu yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Dan yang keempat, keutuhan fonologi. Sekarang kita lihat pula kepada keutuhan semantik yang telah digunakan oleh penulis bagi penulisan akademik tersebut. Terdapat pelbagai contoh dan jenis keutuhan semantik, namun begitu hanya 3 keutuhan semantik yang telah kumpulan kami dapat. Yang pertama, hubungan amplifikatif. Apa itu hubungan amplifikatif? Hubungan ini bermaksud kedua-dua ayat telah memperkuat isi antara satu sama lain. Sebagai contoh, seperti yang kita tahu, menjadi seorang guru bukanlah senang kerana kita perlu menempuh pelbagai onak duri yang bakal kita hadapi apabila kita mula berkhidmat di sekolah nanti. Berbagai-bagai tugasan dan perilaku murid-murid bakal kita hadapi, lebih-lebih lagi murid sekolah rendah. Kedua-dua ayat ini telah menguatkan wacana antara satu sama lain dengan sangat jelas. Contoh kedua iaitu, jenis kedua iaitu hubungan sarana dan tujuan. Hubungan sarana tujuan ini ialah apabila ayat pertama akan menyarankan satu isi dan juga ayat kedua menunjukkan tujuan yang ingin dicapai oleh saranan tersebut. Sebagai contoh, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sesi pengajaran tidak kira sama ada secara bersemuka ataupun tidak, dapat melatih murid-murid dalam menggunakan teknologi maklumat dan seterusnya mengurangkan bilangan pelajar yang buta teknologi. Oleh itu, setiap guru perlulah berpengetahuan dalam menggunakan sebarang kemudahan teknologi maklumat agar dapat membimbing murid-murid untuk lebih mahir dalam bidang tersebut. Sedangkan pengaplikasian teknologi maklumat dan komunikasi amatlah penting dan meluas pada masa ini. Jenis ketiga iaitu hubungan latar dan kesimpulan. Contoh ayatnya ialah hubungan yang baik antara sekolah dan komuniti juga dapat membantras masalah disiplin yang terjadi dalam kalangan murid. Hal ini kerana pihak sekolah tidak mampu menyelesaikan semua masalah seperti kes-kes berat yang berkaitan keselamatan. Ayat kedua ini telah menyimpulkan ayat pertama dengan sangat jelas. Dengan itu, ayat-ayat ini akan dapat kita golongkan dalam hubungan latar kesimpulan. Seterusnya ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal terdiri daripada 4, iaitu unsur pengulangan, hiponim, sinonim dan kolokasi. Contoh ayat bagi unsur pengulangan ialah pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. Yang lain dapat diaplikasikan ialah pembelajaran atas talian. Ayat kedua, pendekatan pembelajaran sepanjang hayat ini juga dikenali sebagai pembelajaran maya. Contoh ayat bagi hiponim ialah secara tidak langsung kita sebagai guru akan memperoleh pelbagai kemahiran seperti kemahiran mengajar, kemahiran menguruskan pelajar dan kemahiran komunikasi yang berkesan sama ada antara guru dengan pelajar atau guru dengan guru yang lain. Contoh ayat bagi sinonim ialah cabaran ini meletakkan peranan dan tugas guru tidak terbatas pada objektif dan matlamat pendidikan yang sempit dan untuk kepentingan negara semata-mata. Dan terakhir ialah contoh ayat bagi kolokasi. Dengan demikian, murid perlu dipersiapkan dan dilengkapkan dengan pengetahuan global, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sejarah, geografi, budaya, dan persekitaran. Keutuhan gramatikal. Yang pertama ialah penanda rujukan.
Penanda rujukan ialah kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Contoh ayatnya ialah, menjelang 2020, semua guru perlu memiliki ijazah sarjana. Mereka yang sudah memiliki ijazah sarjana bolehlah meneruskan pengajian sehingga ke peringkat ijazah kedoktoran. Kebutuhan gramatikal yang kedua ialah penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Penanda penghubung yang pertama ialah penghuraian. Ayatnya ialah, selain itu, ahli sesuatu profesyen hendaklah mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesyen yang terlibat. Ayat yang kedua, seterusnya, permufakatan sekolah dengan komuniti dapat mewujudkan keseronokan dan motivasi kepada para pelajar untuk datang ke sekolah. Penanda penghubung yang kedua ialah penghubung tempoh. Contoh ayatnya ialah, akhir sekali pendekatan teradun, blended. Penanda penghubung yang ketiga, pengembangan idea. Contoh ayatnya ialah, oleh itu, proses pembelajaran tidak akan berakhir walaupun seseorang itu meninggalkan alam persekolahan. Akhir sekali ialah keutuhan fonologi. Apa itu keutuhan fonologi? Keutuhan fonologi yang terdapat dalam suatu wacana dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan juga intonasi suara. Kesemua ini tergolong daripada golongan bunyi dan juga sebutan kita menyebut sesuatu ayat tersebut. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan hubungan semantik yang berbeza antara bahagian-bahagian wacana. Peranan intonasi suara amat penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Ayat penyata, ayat seru dan juga ayat tanya memiliki keutuhan fonologi yang berbeza. Sebagai contoh, untuk ayat penyata ia akan dibaca dalam suara yang mendatar dan juga jelas. Contohnya, jelaslah bahawa hubungan permufakatan yang erat mampu melahirkan sekolah yang cemerlang dan menjadi impian setiap pengetuanya. Tanpa kesediaan guru, usaha transformasi pendidikan negara akan menjadi sukar dan juga dalam masa yang sama, bahasa kebangsaan tidak harus dipinggirkan. Namun begitu, fonologi bagi ayat penyata adalah berbeza daripada fonologi ayat tanya dan juga ayat seru. Contohnya, siapakah kita untuk memporak-perandakan bahasa Melayu merupakan fonologi bagi ayat tanya. Dan juga, marilah kita bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu. Itu pula merupakan fonologi baik bagi ayat seru. Sekian, terima kasih.